kepada tindakan dan kepimpinan. Ikuti temu bual khas bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam suasana Ramadan, kita menyambut pada tahun ini, tapi dalam masa yang sama juga kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri, kerana bersama-sama dengan kami. Saya Ihsan Yahya dari Astro Awani. Assalamualaikum Tan Sri, saya Zaliha Hairin Ismail dari RTM. Sebelum kita bercakap dengan lebih lanjut bersama dengan Tan Sri selalu memulakan ayat dan juga ucapan dengan bertanyakan apa khabar rakyat Malaysia. Untuk waktu ini saya nak bertanya kepada Tan Sri, apa khabar Tan Sri sendiri? Sihat. Saya sihat. Alhamdulillah. Memang biasa bila saya berhadapan dengan rakyat jelata dalam wawancara dan sebagainya, saya bertanya khabar. Sihat zahirnya ini ialah kerana dalam keadaan yang sedia ada ni kita tahu banyak perkara, cabaran yang kita hadapi, dan namun begitu penting bagi kita menentukan supaya kita dapat menangani dengan baik, dan sebab itu yang penting ialah menjaga kesihatan kita supaya kita waras, kita tahu apa yang kita nak buat, kita tak terganggu dengan keadaan badan yang tidak sihat, temperature tinggi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah hari ini nampak bila nak bertemu dengan dua kacak dan cantik ini, saya rasa segar sikit. Makin bertambah sihat Tan Sri. Makin bertambah sihat. Alhamdulillah. Baik Tan Sri, kalau kita boleh bawakan sedikit perjalanan itu di awal fasa Tan Sri, bila kita sama-sama melalui tahap pertama PKP, ketika itu dalam perutusan khas Tan Sri juga ada menyebut, I'm aware that I became your Prime Minister at a very trying moment. 17 hari selepas Tan Sri mengangkat sumpah jawatan, Tan Sri berdepan dengan keputusan yang sangat sukar. Bagaimana Tan Sri menyesuaikan diri dengan segera, tukar gear dan siap siaga mengemudi negara dalam situasi penuh krisis? Ya, saya sedar bahawa saya telah dipilih untuk jadi Perdana Menteri. Tetapi dalam situasi yang agak luar biasa, yang mungkin bagaimana kita tahu tak pernah berlaku dalam sejarah negara, iaitu penyakit COVID-19 ini. Maka sebab itu dalam keadaan yang agak begitu rupa, kita tahu ia adalah suatu situasi yang agak membahaya, boleh mengancam nyawa, dan pasti yang penting utama yang kita nak berikan perhatian adalah bagaimana nak menentukan supaya keadaan ini dapat kita kawal, dan usaha yang harus kita buat dengan seberapa cepatnya mungkin, kerana kelewatan sehari dua itu akan membawa kesan yang besar kepada rakyat jelata. Maka sebab itu kita membuat satu keputusan yang tak pernah kita buat sebelum daripada ini. Saya fikir tidak ada kerajaan sebelum ini telah memutuskan seperti mana yang saya lakukan, iaitu untuk mengenakan perintah kawalan pergerakan kita ini, itu sebagai satu cara untuk mengekang penularan wabak COVID. Dan kita melihat ini berlaku di banyak negara. Hakikatnya bukan sahaja di Malaysia, hampir di seluruh dunia. Dan sebab itu keputusan yang saya ambil sebagai ketua kerajaan untuk memastikan keadaan itu dapat kita mulakan dengan keadaan yang betul ialah untuk mengadakan PKP ini. Yang hari ini saya alhamdulillah nampak sudah mula diterima baik oleh rakyat. Dan itu sebagai langkah untuk membendung. Tetapi dalam keadaan yang sama ialah langkah-langkah yang harus diambil menerusi Kementerian Kesihatan. Apa kemudahan yang ada, doktor, peralatan untuk menentukan mereka-mereka yang agak telah disaring dan didapati terjangkit dengan penyakit itu mesti juga dirawat. Dan kerana kita nak pastikan jangan ada suatu kes yang boleh menyebabkan maut ataupun kemalangan ataupun kematian dan sebagainya. Sebab itu langkah yang kita ambil PKP itu ialah untuk mendukung usaha kita supaya tindakan-tindakan mengawal wabak itu dari sudut kesihatan itu dapat kita lakukan secara berkesan. Apa yang berlaku yang kita tahu ialah bila ada PKP, duduk tidak ada lain tempat, diam di rumah saja. Jangan bergerak di mana-mana. Jangan meneruskan amalan-amalan biasa yang kita buat. Jangan berhimpun, jangan berdekatan.
ataupun langkah-langkah lain yang perlu kita ambil seperti penjarakan sosial, bersihkan tangan dan juga macam-macam perkara yang telah ditetapkan sebagai SOP oleh pihak Kementerian Kesihatan itu kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Itu langkah-langkah yang telah pun kita mulakan. Itu luar biasa tapi perlu berani. Dan kita langkah itu saya fikir agaknya berkesan sampai hari ini. Ya. Bila bercakap berkaitan dengan penjarakan sosial, itu yang kita buat sekarang Zaliha, dan bersama dengan Tan Sri. Kalau mungkin sebelum ini, kalau perjumpaan itu mungkin lebih mesra, tapi ini adalah normal baru yang kita ini nak. pun mesra tapi jauh sikit. Tapi jauh sikit. Tapi Tan Sri melihat kita melalui 3 fasa kritikal sebelum ini. Dalam masa yang sama, Malaysia juga menjadi rujukan negara luar selepas melaksanakan PKP lebih awal daripada keadaan dan juga situasi pandemik. Dalam kita melihat kepada keadaan dan juga situasi kritikal, apa cabaran utama, cabaran besar yang dihadapi oleh Tan Sri? Soal kesihatan, Ya. Itu penting sekali yang saya sebutkan awal-awal tadi, itulah tujuannya. Supaya rakyat kita akan terselamat. Kerana bagi saya, satu kematian adalah satu kerugian besar kepada negara. Sebab itu tindakan yang kita ambil adalah melihat pada soal kepentingan awam. Umumnya ialah nak kawal supaya keadaan wabak ini jangan berjangkit sehingga membawa satu bahana yang agak besar kepada rakyat kita. Jadi itu cabaran yang pertama. Sebab itu langkah-langkah yang saya telah sebut awal tadi untuk mengenakan sekatan, gerakan untuk memastikan jangan ada perimpunan, sekolah ditutup, industri juga berhenti dan tinggal hanya di rumah. Luar biasa, tapi saya kira ini ialah untuk membantu langkah-langkah yang kita sedang ambil untuk menangani perkara itu. Namun begitu, saya tahu ini bukan satu perkara yang mudah. Rakyat kita tak pernah dikekang pergerakan mereka sejak zaman berzaman untuk pertama kali. Tetapi yang saya bangga ialah kerana rakyat faham. Walaupun dia tidak pernah belajar keadaan sebenarnya, tidak ada satu perkara yang boleh kita rujukkan sebagai contoh. Tapi dengan ada kepatuhan kepada arahan kerajaan, jangan bergerak ke mana-mana, diam di rumah, jaga kebersihan, saya fikir itu kesan yang paling baik ialah kita dapat mengawal wabak itu merebak daripada mana yang kita lihat berlaku di setengah negara agak luar kawalan. Malaysia agak sudah dikatakan terkawal. Jadi ini saya fikir cabaran yang paling besar, tetapi juga saya percaya kesan daripada langkah itu ialah ramai rakyat yang tidak mampu untuk menjalankan urusan harian. Tidak boleh bekerja, tak boleh menjaga. Makcik Kiah, Pak Saleh ke siapa pun yang kita sebutkan dalam ucapan saya itu satu daripada petanda-petanda kesannya. Jadi apa dia cabarannya? Cabaran nak menguruskan satu the life of our people, but secondly the livelihood of our people, iaitu kehidupan mereka. Bagaimana kita nak menangani masalah sebegitu? Sebab itu bagaimana yang mungkin kita tahu ada langkah-langkah susulan yang kita telah ambil untuk mengatasi dan menangani masalah itu. Satu perkara Tan Sri, bila Tan Sri menyebut berkaitan dengan cabaran dan apa sahaja yang berlaku sekarang ini, tapi mungkin dalam situasi dan juga keadaan yang kita hadapi sekarang ini, Tan Sri juga tidak terlepas daripada suara-suara yang mungkin mempersoalkan berkaitan dengan legitimasi dan juga keabsahan khususnya berkaitan dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Apa komen Tan Sri? Saya dalam keadaan sejak awal saya duduk di kerusi Perdana Menteri, saya tak fikir soal politik. Soal pokok saya ni rakyat tak nak dengar. Saya dah tahu muak cerita-cerita itu. Yang mereka nak tahu apa kerajaan buat, apa Perdana Menteri atau Jemaah Menteri dan juga pentadbiran kerajaan yang ada hari ini laksanakan untuk menangani isu penting yang mereka sedang hadapi. Sebab itu saya tidak pun dalam mana-mana kenyataan sebelum ni, hatta sekarang ni nak mengulas soal-soal yang berkaitan dengan politik. Nanti orang kata soal COVID tak selesai, dia cerita soal parti dia cerita soal gabungan dia, kerajaan dia, keabsahan dia. Ya, ini rakyat tidak berminat. Saya faham tentang itu, sebab itu bagi saya itu akan sampai masa yang agak sesuai dan kalau perlu dijelaskan kita akan jelaskan. Bagi saya ini amanah. Ya, ini tanggungjawab. Yang ini rakyat nak melihat kita ni berfungsi. Dan saya dah sebutkan waktu pembentukan Jemaah Menteri, this is a functional government. Kerajaan yang berfungsi, yang melaksanakan tugas. Yang ini yang saya nak buktikan, yang saya fikir inilah yang rakyat mahu diutamakan. Membawa kepada soalan seterusnya, Tan Sri, pakej rangsangan yang diperkenalkan RM260 bilion ataupun 18% daripada KDNK negara yang diharap dapat menjadi cushion kepada impak COVID-19 ni, Tan Sri. Bagaimana Tan Sri melihat
Ini satu jumlah yang kita tidak pernah lihat sebelum ini. Bagaimana, mungkin sebab awal lagi dibentangkan, bagaimana Tan Sri boleh memberikan lebih keyakinan kepada rakyat Malaysia ini dapat menstabilkan ekonomi dan diharap dapat membantu rakyat yang terkesan dalam situasi yang penuh ketidaktentuan ini. Dalam langkah pertama yang kita beri perhatian adalah soal nak menangani wabak itu sendiri, penyakit itu sendiri. Ini yang kita dah faham apa langkah-langkah tindakan Kementerian Kesihatan. Tetapi dalam keadaan yang sama disebabkan oleh PKP tadi, kesannya ialah boleh dikatakan amat besar kepada kehidupan rakyat biasa ataupun pada ekonomi negara kita. Jelas terbukti bahawa sehari perniagaan kita tak berjalan, kita rugi 2.4 bilion ringgit. Ya, cuba kira berapa hari yang sudah kita kenakan PKP ini. Tetapi di samping itu disebabkan oleh kerana penting nak mengawal supaya wabak itu tak berjangkit merebak keseluruhan dengan jumlah yang berpuluh-puluh ribu atau yang mati beribu macam yang berlaku di setengah negara, kita tidak ada pilihan. Ya. Sebab itu kita ambil tindakan sebegitu, tapi kesannya pula ialah pada ekonomi amat buruk sekali. Ya, iaitu kita tahu perniagaan kecil boleh dikatakan hampir rugi besar, perniagaan yang sederhana, kilang-kilang kecil, mikro ataupun small, kecil ataupun yang sederhana pun semua terkesan dan tak boleh beroperasi, ya, tak boleh mengeluarkan produk seperti biasa, tak boleh ekspor dan segala bentuk yang mereka biasa lakukan tak boleh dijalankan kerana kita menghentikan operasi mereka. Pekerja tak boleh pergi ke kilang, tak boleh pergi ke tempat-tempat perniagaan, duduk di rumah dan sebagainya. Jadi saya sedar itu. Tetapi kita tak banyak pilihan. Jadi dalam keadaan sebegitu, kita juga berfikir kalau kita teruskan PKP ini dengan tidak ada satu rencana yang agak jelas, hala tujunya sampai bila, maka ekonomi yang telah kita bangunkan lebih 6 dekad ini akan runtuh. Saya diperingatkan oleh Menteri Keuangan saya, dia kata kalau lewat sebulan saja lagi tidak ada langkah-langkah yang sudah pun kita mulakan itu, maka seluruh sistem ekonomi kita akan rosak. Jadi itu kosnya agak besar sekali. Sebab itu kita mengambil satu langkah yang agak berani, yang tak pernah berlaku sebelum daripada ini. Walaupun Menteri Keuangan kita orang baru, ya, dan waktu mana dia masuk hanya saya minta segerakan kerja itu dalam tempoh 2 minggu. Membuat satu perancangan tentang berapa jumlah wang yang harus kita sediakan dan bentuk-bentuk pakej ransangan yang kita sediakan. Maka akhirnya terbentuklah pakej ransangan 250 bilion. Lepas itu ditambah dengan 10 bilion fasa kedua daripada itu. Tujuan kita untuk apa? Ialah supaya kedudukan ekonomi kita jangan sampai teruk sekali. Ini pun untuk dikata pakej ransangan untuk relief dalam satu jangka yang tidak terlalu panjang, mungkin antara 3 sehingga 6 bulan saja. Itu pun menyebabkan satu jumlah ransangan dari segi fiskal hampir 35 bilion dan bentuk-bentuk yang bukan fiskal dari segi cukai, dari segi lain-lain pun hampir berapa puluh bilion yang terpaksa kita sediakan. Iaitu untuk membantu siapa-siapa yang terlibat dalam industri, dalam bentuk perniagaan boleh bertahan dalam satu tempoh yang lebih lama sedikit. Tapi itu belum selesai. Ini sebab dalam peringkat sekarang pun saya boleh sebutkan, mungkin kita sudah adakan satu paket ransangan sekarang, tapi apakah dia mampu untuk bertahan sampai bila? Berapa lamakah ekonomi kita akan pulih sebagai contoh? Apakah perlu ada suntikan bentuk fiskal yang lain-lain untuk menentukan supaya ekonomi kita akan kembali pulih ataupun lebih baik daripada yang masa-masa lepas. Jadi sebab itu ini tidak boleh kita elakkan. Kita perlu menentukan dalam kita nak menjaga, memelihara kesejahteraan rakyat dari segi penyakit wabak COVID, kita juga memastikan supaya ekonomi kita akan mampu bertahan dalam satu jangka waktu yang agak berpatutan. Tan
Tan Sri, apabila Tan Sri memimpin bacaan doa yang diaminkan oleh jutaan rakyat Malaysia khususnya, tapi dalam masa yang sama daripada amin setiap rakyat Malaysia itu, mungkin kita nak melihat kepada kebajikan dan juga industri. Bila kita bercakap berkaitan dengan ini, mungkin ada mereka yang dibuang kerja, industri tidak dapat bertahan dan sebagainya. Dalam masa yang sama, bagaimana Tan Sri nak memastikan bahawa industri ini kukuh dan kebajikan rakyat itu dapat dijaga? Ini satu perimbangan yang sukar sebenarnya, saya boleh akui di sini. Bila kita bincang dalam Jemaah Menteri, katakan supaya satu menangani masalah penyakit, dan itu bantuan yang kita berikan bukan sedikit, hampir 1.5 bilion untuk Kementerian Kesihatan saja. Itu satu bab. Dan kesannya sudah dapat kita lihat dari sisi penurunan dan sebagainya. Itu satu bab. Tapi soal jangka masa yang ke hadapan adalah soal ekonomi. Pasal Malaysia terbentuk atas dasar ekonomi yang kukuh, yang telah berkembang lama, baik apa dalam bentuk bisnes apa pun sekalipun sudah ada di situ. Kita tak boleh biarkan keadaan itu runtuh, kerana dengan sebab kegiatan ekonomi kerajaan memungut cukai. Tapi kalau bisnes sudah rosak ataupun rugi, mana pendapatan yang kerajaan boleh tampung untuk membiayai segala bentuk keperluan rakyat? Tak mungkin boleh kita laksanakan itu. Sebab itu memikirkan itu, kita tidak ada pilihan. Kita mesti berbuat satu untuk mendukung usaha yang dilakukan oleh pihak industri, oleh pihak perniagaan, dan pastikan supaya sebahagian besar daripada rakyat kita yang telah diambil bekerja dalam semua sektor-sektor tadi, baik daripada yang kecil ataupun sederhana ataupun yang besar, mesti dapat pertahankan kedudukan mereka. Iaitu menjadi keutamaan saya. Jangan ada yang dibuang kerja atau diberhentikan dan lain-lain lagi. Tetapi maklumlah, ini perniagaan. Kalau mereka kata mereka tak mampu nak bertahan lama, apa pilihan mereka? Takkan mereka nak menampung pekerja-pekerja yang sedia ada seperti biasa? Tak ada sumber wang yang boleh dibuat untuk membiayai kos perniagaan ataupun nak bayar gaji mereka. Jadi sebab itu satu langkah yang kita buat dalam pakej rancangan itu ialah supaya kita bantu syarikat kilang, seperti contohnya wage subsidy atau subsidi upah yang kita sediakan. Dengan cara itu sedikit sebanyak beban yang ditanggung oleh majikan dapat dibantu dengan pemberian subsidi upah yang kita sebut. Itu satu contoh lagi. Ataupun menangguhkan moratorium kepada segala bentuk pinjaman-pinjaman daripada bank. Kerana setiap mereka ni mungkin ada meminjam wang untuk membiayai perniagaan. Semua kita pun ada sedikit banyak utang dan sebagainya, termasuk individu. Jadi kalau itu tidak diambil satu langkah untuk menentukan mereka ni tidak menghadapi tekanan yang agak besar dari perniagaan, maka kita harus lakukan. Maka di sini bank-bank bersetuju supaya tidak ada tindakan, ada moratorium untuk satu tempoh 6 bulan dan sebagainya. Itu langkah-langkah susulan. Kerana yang saya sebutkan awal tadi, kita kena pastikan bahawa ekonomi kita mesti terus maju. Tetapi dalam keadaan kesulitan yang kita hadapi ini, kita kena menguruskan. Jadi yang sedang pun kerajaan lakukan ialah untuk menguruskan keadaan sebegini, dan kita sudah pun mula pun sekarang, bagaimana yang saya tahu, untuk sedikit demi sedikit kita buka semula kegiatan-kegiatan ekonomi berfasa-fasa sampai ke satu tahap di mana kita fikir boleh kita anjakkan ke satu perubahan yang lebih besar. Itu akan kita lakukan dalam tempoh masa ke hadapan. Banyak elemen sabar dalam perutusan yang Tan Sri sampaikan. 900,000 PKS yang mempunyai keluhan dan juga kerisauan, dan tidak lama kemudian Tan Sri juga mengumumkan tentang pakej prihatin PKS. Bagaimana Tan Sri dapat memberikan barangkali sedikit jaminan kepada mereka, apa langkah untuk menjamin kelestarian PKS ini, Tan Sri? Itu penting, ya, pasal ekonomi kita sebahagian besarnya bergantung kepada kegiatan PKS, perusahaan kecil dan sederhana, melibatkan jumlah tenaga kerja yang besar. Saya fikir hampir kat 70% pada jumlah tenaga kerja datang daripada sektor PKS, dan menjana pendapatan pada keluaran dalam negara kasar pun besar, lebih 34 ke 35%. Jadi dia merupakan komponen yang terpenting dan malahan lebih penting daripada setengah sektor. Tak menafikan juga perniagaan individu, dia kata mikro, informal, sektor-sektor segitu juga penting. Pasal mereka nak mencari pendapatan untuk menyara keluarga dan sebagainya itu. Jadi oleh sebab itu kita tidak ada banyak pilihan.
Kita nak pastikan supaya sektor-sektor tadi tu mesti terus dapat mampu dipertahankan. Ya, mungkin ada setengah perniagaan dia tak mampu, maka sebagaimana biasa terpaksa dia tutup. Tapi seboleh mungkin mereka ni harus teruskan itu kerana ada sumbangan-sumbangan besar yang kita harus harapkan daripada bidang ini dan ini harus kita laksanakan. Sebab itu antara perkara yang kita berikan tumpuan tadi ialah untuk menjana. Ya, daripada sejumlah tadi hampir 100 bilion untukkan itu untuk sektor PKS saja. Itu tak masuk yang lain-lain lagi yang juga ada kita tokok tambah untuk menentukan kelestarian atau sektor sebegini untuk jangka masa ke hadapan. Dia bukan untuk sekarang je tapi untuk masa yang panjang. Dan Tan Sri, dalam situasi kita berdepan dengan pandemik COVID-19, pelbagai dimensi bertukar waktu ini. Apa yang Tan Sri sebut adalah new norm ataupun normal baharu yang kita lihat secara jelas apabila kita tidak bersalam, hanya meletakkan tangan di dada, membasuh lebih kerap tangan kita setiap hari. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana Tan Sri melihat perkara ini dalam kita bermasyarakat dan juga kita bernegara dalam tempoh dan juga keadaan sekarang, bagaimana penerimaannya Tan Sri? Saya fikir walaupun hanya tempoh agak berapa lama, 2 bulan lebih kurang itu. Sebulan lebih. Kita melihat satu bentuk corak budaya kerja kita yang baru. Corak gaya hidup kita juga yang baru. Yang tak pernah kita saksi ataupun lakukan sebelum daripada ini. Contoh-contoh tadi duduk di rumah, lepas tu jaga kebersihan, kesihatan, penjarakan sosial. Saya pun tak pernah dengar istilah penjarakan sosial sebelum masalah itu timbul. Saya tanya orang, apa makna penjarakan sosial? Sekarang saya sudah faham lah, maksud tadi ialah jangan duduk dekat-dekat supaya tidak berjangkit dan sebagainya. Tapi yang agak istimewa ialah penerimaan rakyat yang tidak sebenarnya dididik dengan perkara itu agak dengan mudah. Ada disiplin, ya, patuh. Malahan sekarang ni mereka dah boleh jangka ada MCO berapa atau PKP ke-3 masuk ke-4. Mereka dah bagi gambaran pada saya sebelum saya buat keputusan pun kerana mereka kata untuk lebih selamat itu harus kita lakukan. Ini satu bukti yang jelas bahawa rakyat Malaysia ni boleh dibentuk. Ya, mereka faham adalah ini satu langkah yang agak baik untuk mereka dan sebab itu mereka ikut aturan walaupun sedikit sebanyak adalah pelanggaran sana sendiri, kereta bersesak sedikit kadang-kadang jalan raya, bagi saya itu biasa tapi semuanya dalam keadaan yang agak terkawal. Ini yang saya fikir satu kebaikan yang boleh saya saksikan daripada perkara-perkara yang tak pernah kita saksikan sebelum daripada ini. Bila Tan Sri sebut tentang norma baharu, bagaimana barangkali untuk kita kongsikan khasnya dari kerajaan untuk berkongsi kepada masyarakat baby steps dengan izin ataupun langkah-langkah kecil, bagaimana ini dapat memberikan perubahan radikal dan juga menggalakkan ekonomi digital seperti yang sering disarankan sebelum ini. Dalam situasi ini barangkali Malaysians are stronger than we think. Kita lebih kuat dari yang kita sangka dan dapat mengambil perubahan ini sedikit demi sedikit. Ya, ini satu daripada saya fikir kesan kalau boleh katakan yang agak positif disebabkan oleh tekanan dan keadaan yang tak pernah dijangkakan. Ya. Contohnya saya melihat dalam media seperti TV dan sebagainya yang mana diberitahu bahawa mereka tak boleh dapat menjual hasil mahsul mereka daripada kebun ke daripada laut ke sebagainya, tetapi disebabkan keadaan sebegini mereka kata tak apa, saya boleh berurus niaga online ataupun melalui sistem e-commerce dan sebagainya. Yang ini memang ada dalam masyarakat kita tapi tidak dibentuk dengan keadaan yang kukuh, tak meluas. Tetapi dengan situasi baru ini agak sudah jadi satu trend bahawa terbaik mungkin ialah kita buat pesanan melalui talian ataupun tidak payah keluar ke pasar, cuma pesan daripada Grab dan sebagainya, Food Panda. Ini contoh-contoh di mana the new norm, norma baru yang kita fikir disebabkan oleh keadaan sebegitu. Dan tadi saya sebutkan soal digitalization. Saya dah mengambil ini sebagai satu daripada cabaran baru. Iaitu bila kita nak ke hadapan selepas daripada ini, harapannya keadaan akan kembali semula seperti dahulu tapi dalam bentuk baru. Maka itu kita nak percepatkan proses pendigitalan masyarakat kita, baik dalam bidang pendidikan. Sepatutnya kalau kita sudah orang kata roll out sistem pendidikan kita dengan menggunakan online atau virtual learning dan sebagainya itu dengan ada kemudahan-kemudahan internet dan sebagainya itu agak awal dulu 4-5 tahun dulu waktu kita berhadapan masalah sebegini tidak jadi masalah, tapi kita belum berjaya sampai ke situ dan sekarang ini perlu kita percepatkan lagi. Sistem e-government
e-kerajaan, kerajaan elektronik yang saya dengar dulu pun sudah dirancangkan. Saya diberitahu setakat ini mungkin baru 30-40%. Saya sudah arahkan supaya kita segerakan proses, percepatkan supaya dalam mana-mana keadaan masyarakat sekalipun, kalau kerajaan sudah mendahului, maka rakyat akan menyesuaikan keadaan. Maka proses penjitilan baik dalam soal pentadbiran kerajaan, dalam urusan perniagaan, dalam kehidupan harian, maka itu akan jadi satu trend masa depan kita. Dan saya kira kesan penggandaan akan berlaku kalau itu berlaku. Jadi ini yang kita harapkan. Tetapi kita kena, orang kata, rancang secara teratur. Kita kena sediakan infrastruktur yang lengkap untuk tujuan itu, dan kita mungkin menjadikan galakan-galakan selain daripada sistem pendidikan untuk masyarakat dan anak-anak kita di sekolah, dan juga perniagaan. Kalau mereka yang terlibat dalam sektor perniagaan sudah pemula menceburi dalam bidang e-commerce dan lain-lain itu, maka ini mesti dipercepatkan lagi. Jadi ini satu perkembangan yang bagi saya menggalakkan satu trend baru. Dan saya kira kalau ekonomi Malaysia ke hadapan, dia tidak boleh seperti yang ada sekarang. Dia mesti melihat dalam bentuk-bentuk baru bagaimana yang saya sebutkan tadi. Juga dalam keputusan Tan Sri banyak diberikan bagaimana golongan berpendapatan rendah ini diberikan perhatian yang sangat serius, kerana keluhan mereka ini barangkali boleh memberi impak kepada aspirasi prihatin rakyat yang Tan Sri telah bentangkan. Apa lagi yang boleh dikatakan kepada mereka bahawa apa yang dirancang oleh kerajaan akan memastikan no one will get left behind. Tidak ada siapa pun yang akan tertinggal, apa saja kelas sosial ataupun keturunan atau bangsa, Tan Sri. Kalau dilihat dalam kita punya pakej rancangan tu, jumlahnya besar, tapi saya kira tidak terkecuali. Saya tak tahulah pria dan apa ni dua-dua di sini ni terkecuali kerana saudara berhadapan baik dia dalam B40 kategori perniagaan individu ataupun kumpulan, mereka ada dapat bahagiannya di situ. Ataupun kalau yang BM40 pun ada juga di situ. Maksud saya tadi ialah bahawa langkah-langkah yang kita ambil itu boleh kata menyentuh setiap insan. No one is left behind. Dari segi realitinya memang begitu. Bukan dia sebagai satu frasa saja yang mengatakan itu, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya semua je begitu. Supaya langkah-langkah yang kita ambil ini akan memberi impak kepada memelihara kehidupan mereka yang lebih sejahtera, yang lebih terjamin. Kerana apa tujuan kerajaan? What is the purpose of government? It's not, kalau tidak, kerana untuk membantu, membela rakyat. Ini keadaan yang paling utama dalam mana-mana kerajaan sekalipun. To save people, make sure that they can live better, dan usaha mesti dibuat secara bersungguh-sungguh supaya kesan daripada langkah yang kita ambil itu dapat membantu membaiki kehidupan mereka. Jadi inilah yang saya kira menjadi sasaran dan matlamat yang saya sejak mula lagi tumpukan untuk kita laksanakan. Dan juga Tan Sri, bila bercakap berkaitan dengan teknologi, data raya dan sebagainya, ia memerlukan satu perkara yang cukup besar, 30 ke 40% yang seperti Tan Sri sebut. Dalam masa yang sama, mungkin akses itu capaiannya nak sampai kepada seluruh pelosok negara, pelosok tempat, pelosok keluarga yang ada dekat Malaysia. Bagaimana perkembangan itu, Tan Sri? Sudah pun ada, saya fikir dilaksanakan, tapi tidak menembusi seluruh pelosok negara ataupun sektor-sektor yang utama. Jadi kalau saya sebut awal tadi, untuk kita penjitilan masyarakat, bukan sahaja ekonomi saja, kesemuanya, maka ini harus kita berikan perhatian supaya membolehkan accessibility kepada kemudahan-kemudahan internet, sebagainya itu mesti kita sediakan. Saya kira dari segi peruntukan yang lepas pun ada sedikit. Saya tak tahu sama ada kehadapan ini ada lagi peruntukan itu, supaya kita tak perlu menunggu satu tempoh masa yang agak terlalu lama. Saya fikir rakyat tak boleh nak menunggu kata 4-5 tahun. It's too long. Mereka nakkan segera. Kalau kita boleh selesaikan perkara itu dalam tempoh yang segera, maka matlamat yang saya sebut tadi untuk melihat ke hadapan soal pendigitalan masyarakat kita dalam semua bidang itu dapat dilaksanakan dalam tempoh yang tidak terlalu lama. Jadi ini akan melibatkan soal perancangan, melibatkan soal peruntukan, soal pelaksanaan, dan soal adanya kemudahan-kemudahan yang boleh dalam masyarakat yang membolehkan mereka menggunakan apa yang saya sebutkan sebagai data-data yang ada untuk manfaat mereka. Dan juga Tan Sri, tadi kita bercakap berkaitan dengan ekonomi, pakej rangsangan dan sebagainya. Dalam tempoh kita berada di fasa PKP ini,
Mungkin ada suara dan juga yang mengatakan bahawa ada yang menteri tidak bekerja sepanjang PKP. Komen Tan Sri. Ya, masa dia rehatlah. Tapi masa bekerja, dia mesti bekerja. Ya, dan saya kira walaupun keadaan sekarang ini dalam MCO, sepatutnya mereka harus duduk di rumah. Tapi saya dah keluarkan arahan, mesti ada kerja-kerja yang harus dilaksanakan, mereka harus datang ke pejabat. Jadi, tapi dalam keadaan sekarang ini, saya nak supaya menteri dan juga rakyat tahu bahawa apa fokus kerajaan. Fokus kerajaan ialah soal isu COVID. Ya, COVID-19 ni. Apa langkah yang kita buat? Sebab tu saya tentukan hanya 1-2 jurucakap. Ya, katalah Menteri Pertahanan Datuk Ismail Sabri, dia jurucakap dari sudut kerajaan. Dengan DG Hisham yang agak popular sekarang ni lah kerana bercakap tentang soal COVID. Setiap jam 5 petang, saya tak tahu which media ni, keluarkan tu orang menunggu-nunggu sama. Jadi tidak ada terganggu oleh sebab banyaknya jurubicara. Itu sengaja saya buat supaya tak terganggu. Tapi tidak bermakna bahawa menteri tak menjalankan tugas. Dalam keterbatasan MCO pun mereka harus menjalankan tugas. Kerana saya peringatkan, jangan lepas ni besar dah buka PKP, maka backlog. Tanggungan kerja tu bertimbun-timbun kerana hampir sebulan 2 tak bekerja. Bukan saja di peringkat menteri, peringkat pegawai-pegawai lain pun saya dah peringatkan pada Ketua Setiausaha Negara. Kita kena cari jalan. Dan ini masa yang terbaik untuk mereka melihat sekali apa yang ada dalam kementerian mereka yang mana harus diutamakan. Kerana bila kita nak angkat balik semula MCO ke PKP ni, nak kembalikan semula ekonomi ke atas kedudukan yang asal dan hidup rakyat kita akan lebih baik lagi. Ini masa untuk kita rancang dan selepas itu kita laksanakan. Jadi bukan diam. Diam tapi berisi. Ada tugas dan tanggungjawab yang harus mereka. Dan saya mantau perjalanan setiap menteri, tapi mungkin disebutkan dalam keadaan sekarang ini tak banyak kenyataan keluar. Orang kata, oh menteri tak kerja, menteri bekerja. Dalam 2 bulan ni tak ada gaji pun. Pasal kita dah kata sumbangan gaji diserah pada kerajaan. Jadi jaminan saya bahawa kabinet, menteri yang ada akan melaksanakan tugas bagaimana yang telah pun diamanahkan untuk kepentingan rakyat walaupun dalam keadaan yang sukar, supaya waktu mana besok kita sudah mulakan balik kerja seperti biasa tidaklah terganggu dengan sebab bebanan tugas yang terlalu banyak sekali. Saya percaya Tan Sri mungkin sejak PKP ini dalam kita berdepan dengan situasi dan juga keadaan, itu perkara yang Tan Sri fikir dari pagi ke malam, membawa ke siang kembali dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, bila ada pakej rangsangan, bagaimana Tan Sri melihat kelangsungan penyampaian kepada mereka-mereka yang sangat-sangat memerlukan dalam tempoh dan juga keadaan itu sekarang? Saya berikan perhatian. Saya maklumkan pada Menteri Keuangan Tengku Zafrul, ya, kita sudah ada pakej rangsangan yang rakyat tunggu bila masa wang itu akan sampai. Cara mudahkan online ke apa semua sekali itu kita dah ambil kira dalam apa yang kita panggil mekanisme laksana itu di bawah Kementerian Keuangan, supaya segala apa yang kita telah putuskan mesti dilaksanakan dalam tempoh seberapa segera. Bayaran prihatin mungkin sudah mula kebayar. Saya fikir dekat berapa 4 ke 5 juta rakyat sudah pun menerima pemberian yang pertama. Tan Sri, dalam situasi pandemik ini, sedikit sebanyak masyarakat lebih prihatin tentang aspek kesihatan, mereka lebih berjaga-jaga dalam urusan seharian dan umum tahu Tan Sri seorang cancer survivor. Bagaimana nasihat Tan Sri sendiri kepada warga masyarakat dalam menangani situasi yang menggusarkan ini? Saya tak gusar. Ada juga yang beri peringatan pada saya supaya berhati-hati atas sebab kemungkinan bahawa immuniti saya itu tak setinggi mana berpihak, tapi alhamdulillah setakat ini saya mampu untuk menjalankan tugas dan tak terganggu dengan sebab saya pernah menghadapi masalah sebegitu. Saya fikir dari sudut rakyat juga mereka faham, ya, dalam situasi apa sekalipun mereka mesti pastikan supaya mereka ada upaya daya tahan dan bekerja seperti biasa. Malahan kalaupun dah dalam keadaan yang terperangkap di rumah saja, ada perkara-perkara yang tertentu yang boleh mereka manfaatkan. Jadi sebab itu dalam situasi new normal ni, jadi saya fikir mereka perlu orang kata buat adjustment.
penyesuaian dalam keadaan yang agak keterbatasan tadi, mesti buat sesuatu yang boleh menambahkan manfaat kepada kehidupan mereka, anak-anak mereka dan sebagainya. Saya lihat ini dalam banyak siaran, dalam banyak video, dalam banyak berita-berita yang saya terima, itu dah mula diterima sebagai satu perkara agak biasa oleh sebahagian besar daripada warga kita. Tan Sri, ada perkara yang mungkin saya persoalkan ini adalah daripada masyarakat, rakyat secara khususnya. Apabila Tan Sri memberi ucapan dan sebagainya, Tan Sri selalu berseluruh, memberi perumpamaan, penceritaan seperti Makcik Kia dan sebagainya, dekat sangat dengan masyarakat, tak kira golongan dan juga kelompok. Apa dan juga kalau Tan Sri boleh cerita sedikit di sebalik ucapan-ucapan sebegitu, ucapan-ucapan yang dekat dengan rakyat? Ucapan saya biasa saja. Pasal saya peringatkan diri saya, walaupun saya sebagai Perdana Menteri, bila saya nak berwawancara sesuatu perkara ataupun nak bercerita satu perkara, saya kena tahu siapakah audiens saya. Audiens saya ataupun yang menjadi penonton saya itu rakyat kita, tapi sebahagian besarnya rakyat biasa. Ya, bukan kata tu, mereka ni generally lah, keseluruhannya adalah rakyat biasa, dan mereka harus faham apa yang Perdana Menteri cakap. Ini nak menceritakan hal-hal yang menyentuh kehidupan mereka dalam bahasa dan contoh-contoh yang agak mudah. Saya semalam pun ucapan saya, lepas tu ada banyak yang reaksi datang kata, oh bagus sentuh pasal apa, cerita pasal buat kuih tak jadi tu. Saya tahu dalam Facebook tu agak popular, dia ucap terima kasih kepada saya. Bukan kenapa, kerana yang cara begitu agak lebih berkesan, bahasa mudah. Dan saya tengok balik supaya yang menulis skrip untuk saya baca dan menyampaikan itu jangan terlalu bombastik, bahasa-bahasa yang agak tinggi sampai orang tak faham apa Perdana Menteri cakap ni. So saya ambil pendekatan begitu kerana yang penting ialah audiens kita, rakyat kita, dan saya faham apa mereka expect, apa yang mereka jangkakan, supaya kita tidak menyebutkan sesuatu yang agak sukar untuk difahami. Dan kalau begitu maka tidak berkesan, mesej itu tidak akan sampai. Jadi sekarang ni itu caralah saya berucap, nyampai ucapan. Saya harap rakyat boleh terima cara sebegitu dan mungkin lebih mudah orang kata difahami. Aspek empati itu dari seorang pemimpin kepada masyarakat dalam apa juga golongan mereka berada, barangkali itu mungkin dapat memudahkan Tan Sri menyampaikan. Pasal saya tahu rakyat rasa susah. Ya, kita datang daripada orang biasa. Saya bukan daripada orang kata bangsawan, sebenarnya biasa. Saya turun ke bawah biasa sebelum daripada ini, sebelum tak ada MCO dan sebagainya itu, kita tahu bagaimana kesusahan. Dalam keadaan yang tidak ada COVID pun rakyat ada yang kumpulannya susah, baik di bandar, di luar bandar. Dalam keadaan sekarang mereka tak boleh bergerak, menjaga nasi lemak tak boleh, pisang goreng tak boleh. Mana hasil pendapatan mereka? Itulah dia. Lepas tu berhenti semua. Mula-mula kata buatlah sini, orang boleh datang ambil secara apa, tidaklah bersesak-sesak. Tak boleh berlaku. Akhirnya terhenti, dan sebab tu mereka hidup dalam keadaan kesusahan yang lebih daripada biasa. Jadi ini bukan satu mainan. Bagi saya kena sesuatu dibuat supaya kita boleh membantu meringankan bebanan itu. Bantuan dari segi barangan, bantuan dari segi keuangan, yang itu saya fikir membantu mereka. Tidak lama tetapi tidak sudah mula lega sedikit. Yang sekarang pun saya fikir ramai yang sudah rasa lega, tapi mereka juga memikir selepas ini macam mana. Apakah kerajaan boleh sediakan lagi? Saya fikir boleh, tapi setakat yang termampu. Pasal kedudukan keuangan kita lah tak berapa sihat sangat. Jadi yang penting supaya mereka kembali bekerja dan berusaha, supaya mereka dapat menampung sara hidup mereka. Sebab itu bagi saya, bila saya berucap tu, saya tahu siapa yang dengar ni. Sebahagian besar tu anak-anak bujang yang tidak ada kerja. Tapi sebahagian besar rakyat kita tidak ada simpanan. Dia ada simpanan untuk seminggu, 2 minggu. Kadang-kadang nak nunggu gaji, lepas ada pendapatan barulah boleh sara keluarga. Sebahagiannya begitu. Nak kata susah semua, tidak. Tapi dalam keadaan yang sukar, dia menjadi lebih terbeban dia. Jadi ini kita kena cari jalan macam mana nak membantu mengurangkan bebanan itu. Dan akhir sekali Tan Sri, kita melihat kepada 3 aspek utama, jihad, istiqamah dan juga hikmah sepanjang pandemik COVID-19. Bagaimana Tan Sri memacu Malaysia melihat keadaan negara bukan untuk tempoh sekarang tapi untuk tempoh akan datang, bertahun yang ke depan nanti bagaimana? Ya, itu satu daripada cabaran yang saya fikirkan dalam arti kata bahawa kita nak melihat bukan Malaysia hari ini, Malaysia yang lebih baik di masa kehadapan. Jadi sebagai kerajaan, apa yang harus kita lakukan? Merancang. Contoh yang terbaik sekarang ini,
orang bertanya bilakah ekonomi Malaysia ni akan pulih. Apa dia langkah-langkah plan terancang yang sudah disusun untuk memulihkan dengan tempoh masa segera. Saya peringatkan pada jemaah menteri saya sebagai contoh, saya kata sekarang ni nampak trend di Malaysia COVID-nya sudah agak lebih terkawal, menurun. Tapi di negara jiran masih lagi orang kita grapple with the problem pasal jumlah yang besar, dan lain-lain negara pun begitu. Sepatutnya kalau kita nak pulih, kita harus pulih lebih cepat. Tapi saya peringatkan jangan besok bila nak pulih orang lain yang di belakang boleh ke hadapan daripada kita kerana strategi kita tak betul, langkah kita tak tepat, ataupun tindakan-tindakan kita tidak berkesan, ataupun dasar-dasar kita tak mengenai ada sasarannya. Ini perkara-perkara yang kita sedang fikirkan. Jadi itu dalam keadaan apa sekalipun kita kena rancang secara teratur, dan ini memerlukan kebijaksanaan, malahan keberanian, bukan saja buat itu dan harapkan sesuatu yang baik. Dia kena fikir ada pakar, ada tim untuk menguruskan perkara itu, dan kita teliti secara mendalam sebelum kita laksanakan itu. Ini satu daripada pendekatan yang saya ambil untuk menentukan dalam apa keadaan sekalipun selepas daripada ini Malaysia harus berubah dalam satu wajah baru yang jauh lebih baik. Dan ini memerlukan saya pikir keberanian dari segi kepimpinan, kesediaan untuk berubah, sambutan rakyat pada dasar-dasar kita, dan dokongan daripada industri dan perniagaan untuk membantu supaya matlamat kita ini boleh tercapai. Daripada pemimpin kepada rakyat, membentuk satu kebersamaan dan juga penyatuan, itu tekad kita untuk sama-sama memerangi COVID-19. Sekali lagi terima kasih Tan Sri atas masa yang diluangkan bersama kami, dan juga selamat berpuasa buat juga Tan Sri dan semua keluarga dan semua warga Jabatan Perdana Menteri. Semoga terus dekat menjalankan tugas. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Selamat berpuasa jugalah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan oleh Allah. Doa kita yang biasa kita baca ni akan dapat dimakbulkan, dan Ramadan ni saya fikir permulaan yang baik untuk kita beristiqamah, ya, kita beramal, beribadah supaya matlamat kita ni akan tercapai insya-Allah. Terima kasihlah. Terima kasih. Ini Temu Bual eksklusif bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pendapatan isi rumah Mak Cik Kiah di bawah RM4,000 sebulan. Jadi Mak Cik Kiah pun